Okey. Siapa yang dah masuk tu, pakat-pakat share. Share dahulu. Share video ni. Ya, ramai dapat manfaat ya. Selamat datang pada siapa yang masuk. Pakat-pakat share video ni. Baik, pakat-pakat share video ni. Ramadan Karim semua. Selamat bertarawih ya semalam. Dah 2 hari kan bertarawih. Okey. Jangan lupa share video ni ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini saya akan tunjukkan dalam satu plastik ni, okey, terdapat 3 benda ni. Okey, modul 10 juzuk 30. Okey, saya ambil tu juzuk 30 dahulu. Sebab kebanyakan kita sendiri telah menghafal pun juzuk 30. Betul tak? Okey, baik. Kemudian dekat dalam plastik yang saya baru buka tadi, terdapat juga ni. Okey, tadi yang pertama ni modul 10 juzuk 30. Okey, yang kedua adalah carta 6236. Okey, carta 6236 ni sangat besar ya. Okey, dekat dalam dia ada untuk penandaan guru apabila pelajar telah menghafaz. Okey. Baik, tengok Kenapa dinamakan carta 6236? Kerana ini adalah seluruh satu Al-Quran yang melibatkan 114 surah dan 6236 ayat. Okey. Dalam Al-Quran semuanya ada 6236 ayat. Kemudian dekat dalam ni juga terdapat carta nadi juzuk 30. Okay, disebabkan saya ambil juzuk 30, jadi saya ada carta nadi juzuk 30. Okay, yang ini melibatkan satu Al-Quran, penandaan untuk satu Al-Quran. Yang ini hanya untuk juzuk 30 sahaja. Okay, tengok. Menarik kan gambar dia? Okay. Dalam bulan Ramadan ni, kalau
nak hafal antara nak menghafaz antara ibu bapa dan anak-anak, bolehlah mendapatkan ni di Center Al-Baghdadi ataupun di kami sendiri, iaitu Al-Baghdadi Pekan Semenyih. Boleh hubungi nombor Ustazah Nurul ataupun Ustaz Yusof untuk nak Al-Baghdadi Pekan Semenyih. Okay. Baik. Kita tengok dulu Carta Nadi Juzuk 30. Okey, kalau tengok dekat sini, Carta Nadi Juzuk 30 ni, okey, ada gambar-gambar, ada warna-warna. Okey, kalau tengok gambar ni gambar apa ni? Macam gambar apa? Ulat beluncas ke? Gambar apa ni? Orang panggil tadpole, berudu. Tak. Yang ni adalah sistem saraf. Kerana hafazan Nadi Al-Baghdadi ini sendiri menggunakan teknik neurofisiologi. Okey, teknik neurofisiologi adalah melibatkan fungsi otak dan sistem saraf. Okey, inilah macam sistem saraf kan. Okay. Baik. Keunikan hafazan untuk Nadi Al-Baghdadi ini, okey, kalau tengok sangat unik. Ada info-info penting yang kita boleh tahu. Okey, kalau tengok kat sini, okey, nak tengok dia warna-warni, ada gambar. Okey, hafazan Nadi Al-Baghdadi ni sendiri melibatkan 3 kemahiran, iaitu kemahiran visual, kemahiran auditory dan kemahiran memahami. Kalau kemahiran visual tu, tengoklah, ada gambar, ada warna. Okey, kalau kemahiran auditory tu, apabila guru membaca, lepas tu pelajar ikut, tu auditory dia. Okey, baca dengan betul lah. Okey, kita bukan setakat hafal saja, tapi kita ada juga memahami setiap surah. Okey, dan tu kemahiran auditory lah, kemahiran visual, kemahiran auditory dan kemahiran memahami. Okey, kemahiran memahami sebab kita ada ni. Tengok. Okey, sekejap lagi kita akan baca Nadi Juzuk 30. Okey. Kalau tengok dekat sini, setiap surah akan diberikan Nadi Juzuk. Nadi Juzuk ni adalah info penting lah untuk surah. Contoh surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Okey, kalau tengok kepada Juzuk 30 ni, okey, modul 10 ni ada daripada surah An-Naba sampai kepada surah An-Nas. Okey. Ni modul untuk Juzuk 30. Okey, baik. Sebelum kita start modul 10 Juzuk 30 ni, okay, kita start dulu. Apakah Juzuk 30 itu? Okey. Okey, kalau tengok kat sini, Juzuk 30 dinamakan sebagai Juzuk Amma kerana permulaan juzuk ini bermula dengan kalimah Amma pada awal surah An-Naba. Okey. Kalau tengok surah An-Naba, dia diambil dinamakan Juzuk Amma kerana daripada surah An-Naba. Tengok ayat pertama An-Naba. Okey, nampak? Amma yatasaalun. Okey, Amma. Okey, sebab tu dinamakan Juzuk Amma. Okey, baik. Kita baca dulu. Nadi Juzuk 30. Nadi Juzuk 30. Nadi Juzuk 30. Baik. Juzuk 30 ada 37 surah. Juzuk 30 ada 37 surah. Juzuk 30 ada 37 surah.
Baik, nadi juzuk 30. Juzuk 30 ada 37 surah. Baik, seterusnya. Juzuk 30 ada 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Juzuk 30 ada 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Juzuk 30 ada 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Okey. Nanti kalau dah hafal kan, duduk bila tanya-tanya, contohlah nak tanya kawan, okey, kalau juzuk 30 ada berapa surah? Kita dah hafal 37 surah. Nampak tak? Okey, dalam 37 surah tu berapa surah Makkiyah dan berapa surah Madaniyah? Kita dah hafal 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Okey, beza Makkiyah dengan Madaniyah ni adalah, kalau Makkiyah, sifat surah dia adalah bersifat umum. Kalau Madaniyah bersifat khusus. Contoh, kalau surah Makkiyah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia macam umum. Kalau surah Madaniyah pula, ya ayyuhallazina amanu. Nampak? Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Dia khusus kepada orang beriman. Itulah beza surah Makkiyah dengan Madaniyah, yang salah satunya lah. Okay. Baik, lagi sekali. Nadi juzuk 30. Nadi juzuk 30. Nadi juzuk 30. Juzuk 30 ada 37 surah. Juzuk 30 ada 37 surah. Juzuk 30 ada 37 surah. Okey, baik. Boleh cakap ataupun bincang dengan pasangan. Kalau duduk dengan pasangan, kalau duduk dengan ibu bapa, boleh cakap, hari ni saya belajar nadi juzuk 30. Juzuk 30 ada berapa surah? Lepas tu terus jawab. Juzuk 30 ada 37 surah. Okey. Baik, seterusnya, juzuk 30 ada 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Okey, juzuk 30 ada 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Juzuk 30 ada 34 surah Makkiyah dan 3 surah Madaniyah. Okey. Bila kita tutup, contoh ni. Baik. Juzuk 30. Pertama, juzuk 30 ada 37 surah. Ada berapa surah? 37 surah. Baik, berapakah surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Makkiyah ada 34 surah dan Madaniyah ada 3 surah. Nampak? Kita dah hafal. Sebab kita tengok kepada visual dia. Nombor yang besar tu, betul tak? Okey, lepas tu warna dia. Okey, kalau saya tanya, kalau contoh, kalau tak ingat, berapa yang surah? Alah, yang warna merah tu, perkataan warna merah tu. Ingat. Perkataan warna merah tu 37 surah. Macam tu. Faham? Okey. Juzuk 30 ada 2 hizib. Hizib 59 dan hizib 60. Okay, mesti semua tertanya-tanya hizib tu apa kan? Okay, hizib ni, kalau dekat dalam Al-Quran, dia selalu ada dekat tepi ataupun luar daripada kotak ayat lah. Okay. Kalau tuan puan menjumpai hizib tu yang selalu ada kat luar kotak tu, itu bermakna tanda yang menunjukkan permulaan kisah atau cerita yang baru. Okey. Cerita yang baru. Contoh, macam ayat surah Al-Baqarah, ayat 123. Dia cerita pasal Bani Israel. Kemudian, ayat 124 pula merupakan hizib yang baru. Hizib yang baru yang menceritakan pula tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Macam itulah maksudnya permulaan kisah atau cerita.
Okay, itu maksud hizib. Okay, juzuk 30 ada 2 hizib. Hizib 59 dan hizib 60. Juzuk 30 ada 2 hizib, iaitu hizib 59 dan hizib 60. Baik, tema juzuk 30. Tema juzuk 30. Tema juzuk 30 adalah asas kepercayaan agama Islam. Okay, tema juzuk 30 adalah asas kepercayaan agama Islam. Okay. Yang keenam, yang kelima, julat ayat juzuk 30. Julat ayat juzuk 30 antara 3 hingga 46 ayat untuk satu surah. Range surah tu berapa untuk ayat tu? Kalau surah, contoh surah Al-Kawthar, surah Al-Ansar itu paling pendek lah, 3 ayat tu. Kalau dalam 46 ayat, contoh surah An-Nazihat. An-Nazi'at. Tu surah paling panjang. Itu julat ayat lah. Antara, ada yang 3 ayat, ada yang 46 ayat. Tapi yang itulah antara pendek, paling pendek ayat dan paling panjang ayat dia, 46 ayat. Okay, seterusnya yang ke-6, juzuk surah Amalan juzuk 30. Surah Amalan juzuk 30. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mahu tidur, baginda akan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hal itu diulangi 3 kali berturut-turut. Riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Okay. Okay, ni kalau dah hafal semua ni, kita dah boleh. Okay, contohlah. Ada ustaz cerita. Ada seorang ustaz tu, dia cerita masa nak mula solat. Okay, dia tunggu imam. Okay, bila tunggu imam tu, rasa macam ada kekosongan. Masa nak misi masa lapang lah. So, dia pergi depan, dia kata, okay, saya nak ceritakan sedikit pasal tentang juzuk 30. Lepas tu dia cerita lah. Okay, juzuk 30 ni ada 37 surah. Okay, dalam 37 surah tu ada 34 surah Makiyah dan 3 surah Madaniyah. Dan dalam juzuk 30 tu ada 2 hizib. Hizib 59 dan hizib 60. Kemudian tema juzuk 30 ialah asas kepercayaan agama Islam. Okay, julat ayat julat ayat juzuk 30 tu antara 3 hingga 46 ayat untuk satu surah. Kemudian surah amalan yang menjadi dalam juzuk 30 ni adalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kerana Sayyidatina Aisyah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah apabila mahu tidur, baginda akan baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hal ini diulangi 3 kali berturut-turut, riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Okey, sekian ceramah saya dah hari ini. Kan best kalau dapat hafal, kan? Kalau kita dapat tengok macam, kita dah nampak. Kita gunakan visual tu, auditory, memahami tu. Okey, so Okay, kita akan lihat pula juzuk 30. Okay, modul 10 juzuk 30 ni. Okay, kita lihat dulu surah yang belakang ni, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik, surah Al-Ikhlas dulu. Okay, kalau surah Al-Ikhlas ada juga nadi juzuk je. Okay, juzuk 30 surah Al-Ikhlas. Baik, yang pertama, surah Al-Ikhlas bermaksud ikhlas. Okay, surah Al-Ikhlas bermaksud ikhlas. Surah Al-Ikhlas yang kedua, surah Al-Ikhlas terdapat 4 ayat. Surah Al-Ikhlas maksudnya adalah ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdapat 4 ayat. Okay. Surah Al-Ikhlas maksudnya adalah ikhlas.
Surah Al-Ikhlas terdapat 4 ayat. Surah Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-112. Okay, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112. Okay, nadi surah ataupun nadi ayat, nadi surah Al-Ikhlas adalah penegasan tentang kemurnian, keesaan dan penolakan kepada segala macam kemusyrikan. Okay. Nadi surah Al-Ikhlas adalah tentang penegasan tentang kemurnian, keesaan dan penolakan kepada segala macam kemusyrikan. Baik, kita dah hafal surah Al-Ikhlas. Okay, apa maksud surah Al-Ikhlas? Okay, surah Al-Ikhlas bermaksud ikhlas. Berapakah ayat surah Al-Ikhlas? Terdapat 4 ayat. Surah Al-Ikhlas Makkiyah ke Madaniyah? Lepas tu kita dah hafal. Oh, gambar dia gambar Mekah. Jadi gambar surah Al-Ikhlas ni adalah Makkiyah. Okay, surah Makkiyah ni surah yang keberapa? Kita hafal. 112. Nampak? Kita gunakan visual, kemahiran auditory kita, kemahiran visual kita dan kemahiran memahami. So kita tahulah, surah Al-Ikhlas ni maksud dia adalah penegasan tentang kemurnian, keesaan dan penolakan kepada segala macam kemusyrikan. So kita boleh terang mana yang kita nak isi masa lapang sekejap. Nampaklah macam kita cerdik sikit. Okey, saya nak ceritakan dekat sini. Sebelum mula solat tu, saya nak cerita sikit lah. Surah Al-Ikhlas ni maksud ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni adalah ada berapa ayat? Ada 4 ayat. Surah Al-Ikhlas ni merupakan surah Makkiyah dan merupakan surah yang ke-112. Dalam surah Al-Ikhlas ni, okay, dia menceritakan tentang penegasan tentang kemurnian, keesaan dan penolakan kepada segala macam kemusyrikan. Jadi semua macam, wah pandainya dia ni. Tapi macam itulah. Padahal sebab kita hafal, kita faham dekat dalam surah Ikhlas tu surah keberapa? Surah Makkiyah ke Madaniyah. Ada berapa ayat? Okay. Baik. Kita masuk kepada surah Al-Ikhlas sendiri, okey? Okey. Saya mula dengan okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Bis ni jangan best. Okey, jangan best. Bis. Okey. Kita betulkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak? Beza antara ha ni dengan ha yang ini. Nampak? Yang ni ha ni kebanyakan kita boleh buat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ni ha pedas. Tak ramai boleh buat. Okay, kebanyakannya mereka keliru. Mana satu ha pedas, mana satu ha biasa. Okay, kalau ni macam ni adalah ha pedas. Bila pedas kan macam tu kan. So Bismillahirrahmanirrahim. Pak beza. Beza ha tu dengan ha pedas. So, akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, kita masuk ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Okay. Qul. Ingat, qul. Okay, bukan beza qaf dengan huruf kaf. Okay, kalau macam ni, yang ni huruf kaf. Yang ni huruf qaf. Jadi qul, bukan kul. Kalau letak sini kul, makanlah.
Jaga kalau salah baca, salah bunyi huruf, berkemungkinan akan bertukar makna. Jadi sini qul, bukan kul. Kul tu kafnya ini. Yang ni qaf. Jadi qul huwallahu ahad. Ha ni ha pedas. Ha. Okey. Qul huwallahu ahad. Okey, dal ni adalah huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah ada berapa? Ingat, ba, ju, da, ko, to. Baju dah kotor. Baju dah kotor tu maksud dia ba, jim, dal, qaf, to. Baju dah kotor. Okey. So dal ni adalah salah satu huruf qalqalah. Jadi ahad, d. Okey. Lagi sekali. Qul huwallahu ahad. Lagi sekali. Qul huwallahu ahad. Lagi sekali. Qul huwallahu ahad. Okey, boleh? Okey, nampak kan? Jelas kan? Okey. Baik. Seterusnya. Allahus Samad. So dekat sini keluar angin. So. Gelembungkan mulut. So. Okey. Kalau Allahus Samad, itu Samad, pakcik Samad dekat belakang rumah awak tu. Kan? Tak adalah, main-main je. Okey. Beza sin dengan sod. Aus, as. Pak, beza. Kalau aus, mulut kita akan gelembung. Penuh dengan angin satu mulut. Aus. Kalau as, sin biasa, as. Macam bunyi ular. As. Okay. So, kita baca betul-betul. Allahus Samad. Okay. Allahus Samad. Okey, lagi sekali. Kalau ada pasangan dekat sebelah, cuba baca dengan pasangan. Kalau ada anak dekat sebelah, boleh baca dengan anak. Okey, cuba. Allahus Samad. Allahus Samad. Okey. Baik, ayat yang pertama dengan ayat yang kedua gabung. Bukan gabung, maksudnya baca dua ayat. Okey. Kita baca sama-sama. Qul huwallahu ahad. Okay. Ayat yang kedua. Allahus Samad. Okay. Okay, kalau kita tutup. Baik. Ayat. Okay, kalau kita tutup ni. Okay, contoh kalau kita tutup. Baik. Ayat yang kedua surah Al-Ikhlas apa? Semua dah ingat. Allahus Samad. Lagi sekali ayat yang kedua. Allahus Samad. Okay, ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okay, nampak? Kita dah hafal. Oh, bolehlah witir malam ni kita baca surah Al-Ikhlas. 2 ayat sebab dah hafal 2 ayat kan? Tak apa, kita habiskan sampai 4 ayat. Okay, baik. Ayat yang seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Okay. Beza, tengok Walaupun ini
huruf qalqalah dal, dan ni pun huruf qalqalah tapi beza. Kalau dekat tengah, maksudnya dekat tengah ayat, beza dia adalah bunyi dia tak setebal yang last. Kalau yang last dia akan yulad. Tapi kalau yang ni akan jadi lam yalid wa lam. Nampak? Dia macam yalid wa lam yalid. Nampak? Yulad. Dia macam tekan sikit kalau kat belakang. Kalau dekat depan, dia macam kurangkan sikit penekanan dia tu. So, dia akan jadi lam yalid wa lam yulad. Okay. Lagi sekali. Lam yalid wa lam yulad. Lagi sekali. Lam yalid wa lam yulad. Okay, cuba baca daripada ayat pertama sampai ayat ketiga. Qul bukan qul huwallahu ahad. Lagi sekali ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Lagi sekali ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua. Allahus samad. Lagi sekali ayat yang kedua. Allahus samad. Lagi sekali ayat yang kedua. Allahus samad. Ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lagi sekali. Lam yalid wa lam yulad. Okay. Lagi sekali ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Baik, ayat yang terakhir. Walam yakul. Yang ni bau kul. Bukan yak. Sebab apa dia kul? Sebab nun ni tidak berbaris. Lam ni bertanda syaddah. So dia terus yakul. Okay. So dia terus walam yakul. Ini baru kul. Bukan walam yakul. Salah. Sebab itu adalah huruf qaf. Aq. Ni ak. So akan bunyi walam yakul lahu hu. Dekat sini ingat mad silah qasirah. Jadi dia kena 2 harakat. Lahu. 2 harakat Jangan pendek-pendek. Kufuwan. Yang ni tak ada dengung. Kufuwan. Tak ada. Kufuwan. Okey. Okey, dia tak dengung sebab dia berjumpa dengan alif hamzah. Jadi apa? Izhar. Ahad. Lagi sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Lagi sekali ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Yang ni walaupun ada huruf mim, tetap tak akan bunyi. Dia akan bunyi, matikan dengan ahad. Okey. Dah nampak kan dia punya ni? Dia punya. Okey, kalau saya tutup lah. Okey, baik. Ayat. Okey, contoh. Okey, kalau kita kalau tutup. Okey, contoh. Baik, kalau saya bagi ni. Okey, kalau ayat yang ke-4 apa? So, kita boleh baca. Walam yakul lahu
kufuwan ahad. Lagi sekali ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat 3. Lam yalid walam yulad. Ayat 3. Lam yalid walam yulad. Ayat 3. Lam yalid walam yulad. Ayat 2. Allahus samad. Lagi sekali ayat 2. Allahus samad. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Baik, kita buka balik. Okey, tengok lagi sekali. Okey, tengok. Nampak? Kita dah hafal. Okey, contohlah. Cuba pergi dekat plat kereta kan. Okey, contoh plat kereta tu nombor 1. Tu ingat. Oh, kalau surah Al-Ikhlas ayat yang pertama apa? Qul huwallahu ahad. Tapi dalam sembahyang tarawih ke, dalam sembahyang tu jangan awak pula terbalik baca macam saya tadi. Saja nak uji ayat pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga apa, macam tu. Okey? Okey. So, kita dah boleh hafal kan? Okey, dengan mahraj, dengan apa, dengan bacaan yang betul. Okey, sekejap Okey, sebelum kita akhiri, saya nak terangkan sikit. Okey, ahadun. Okey, baik. Ada yang bertanya, okey, kalau mim dekat sini, apa function dia? Okey, baik. Function dia adalah apabila dia diteruskan kepada bis. Nampak? Bila ni bertukar ni sebenarnya ahadun. Sebenarnya adalah tanwin. Bila tanwin ni bertemu dengan ba, okey, tanwin lagi satu dia tukarkan kepada huruf mim. Okey. So dia bila disambung dia akan jadi walam yakul lahu kufuwan ahadum. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Okey. Baiklah. Kita akhiri dengan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada saya sendiri. Okey, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.